Assalamualaikum, selamat malam. Imran Sukses here. Alright. Okay. Malam ni kita akan belajar tentang the secret in crypto, iaitu technical part. Okay. Okay, malam ni tak ada apa yang terlampau tak ada apa yang orang kata berat sangat, tapi you kena take alert lah. Okay, kena take alert dan kena relax, tenang-tenangkan diri, buka minda you. Okay, jangan stres-stres sebab topik malam ni agak orang kata apa, dia tak berat sebab saya dah faham tak berat lah kan, tapi kalau tuan-puan yang masih baru, so this will be a part yang agak-agak orang kata apa, kritikal lah. Okay, sebab dalam kripto benda lain tak penting, yang penting kena faham chart ni nak pergi mana. Okay, so kita tak nak cakap banyak, kita akan start dengan the secret in crypto, technical. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan. Okay, dalam pasaran kripto terdapat risiko yang boleh dikawal. Ia bergantung pada kefahaman tentang technical dan fundamental. Hari ni kita tak akan cakap pasal fundamental, kita akan bercakap tentang technical. Okay, sebagai seorang trader dia kena faham technical, because of technical akan tentukan mana market nak pergi pada pergerakan market. Okay, pada beberapa bulan ke depan. Technical analysis adalah indikator yang digunakan pakai oleh kebanyakan trader kat dunia. Okay, so saya akan pergi pada apa itu technical. Technical merupakan kaedah ramalan arah, bukan tikam nombor ekor tuan-puan, tapi ramalan arah pasaran yang lepas. Okay, terutama melihat harga dari jumlah masa ke semasa. Analisa teknikal adalah suatu pendekatan analisis harga yang mempelajari pasaran dengan menggunakan data-data historis ataupun yang lepas, iaitu data-data lepas yang telah terjadi di masa lalu untuk memprediksi dan menghitung pergerakan harga akan datang. Okay, kita kena tahu harga lepas, kita kena faham untuk kita tahu harga hari ini. Okay, kita akan pergi pada bahasa mudah. 80% trader di dunia menggunakan technical analysis sebagai pengukur untuk memasuki pasaran. Okay, kita faham dalam dunia ni banyak trader kan, yang apa, hedging lah, martingale and a lot of type of trading. Tapi yang paling penting, bahasa mudah, mereka menggunakan technical analysis. Okay, BTC serta altcoin dipengaruhi oleh technical analysis, tapi pergerakan kripto memang menguntungkan jika anda seorang holder. Walaupun anda seorang short term trader, tapi anda still dapat keuntungan. Okay, tak perlu risau. Okay, kita pergi pada teknik candle breakout. Okay, teknik candle breakout. Teknik ini adalah lebih proven berbanding indikator kerana candle bergerak dahulu sebelum indikator. Okay, indikator macam moving average. Okay, macam moving average, Bollinger Band, itu indikator. Tapi dalam teknik candlestick ini bergerak dahulu sebelum indikator. Macam mana kita nak faham? Kita tengok ini namanya bullish harami, ini namanya bearish harami. Okay, bullish harami ni kalau tengok dalam satu penurunan ni, kat sini penurunan, akan ada satu coin yang naik, kedua dan tiga coin yang dia break saja half body candle sebelum dia naik. Okay, half body candle sebelum dia naik. Tiga candle, minimum satu ke dua candle bagus. Dua candle bagus, kalau tiga candle itu last. Kalau candle keempat masih bermain dekat zone ni, zone bawah line ni, maka dah tak valid dah. Sama juga pada ketika kejatuhan, dia break satu candle half body jatuh terus. Kita ada lagi contoh macam bullish engulfing, the same thing. Cuma dekat bearish ni, dia bullish harami ni nampak dia ada tiga candle, ni dua candle. Tapi dekat bahagian bullish engulfing, satu candle saja dah makan candle sebelum. Ini yang kita nak ni, satu bull candle makan bearish candle. Ini yang kita nak sebenarnya tuan-puan. Sama juga dengan bearish engulfing. Satu bearish candle makan bullish candle. So itu yang kita nak tuan-puan. Satu candle yang makan, maka dia akan shoot naik. Morningstar, kita ada Morningstar yang mana kalau tengok kat sini pada satu kena, dia bentuk dia macam ni. Satu naik macam ni, dua dia break, automatic dah boleh buy. Sama juga macam ni Evening Doji Star, satu, dua, tiga dia break, automatic half body boleh jatuh, boleh jual lah. Okay, tapi tak berapa famous. Yang paling famous yang ini, bullish harami ni tuan-puan kena ingat. Okay, dengan bearish engulfing dengan bullish engulfing. Morningstar, Evening Doji ni semua biasalah. Okay, kita pergi pada Evening Star, satu candle, dua candle, tiga candle break, automatic boleh sell. Dark Club sama juga, automatic tiga candle, satu, dua, tiga. Yang mana candle yang pertama, kedua ni dah break dah. Dia break dah candle sebelum ni, automatic boleh sell. Sama juga dengan ni, satu, dua, nampak dua kat tempat tiga ni dah break sebelum. Dia makan candle yang
Nombor 1 dan 2, inverted hammer, dia automatic naik. Inverted hammer nombor 2 ni tuan-puan, yang nombor 2 ni, ini inverted hammer. Bentuk dia macam hammer kan. Inverted hammer adalah salah satu perubahan trend atau reversal. Okay, kita ada juga pacing line sama. Dia bentuk dia seakan-akan sama tuan-puan. Tapi yang paling penting kena faham, satu candle bull, kalau dia makan candle tengah jatuh-jatuh, ada satu candle naik tengah makan, maka itu dipanggil sebagai satu momentum untuk buy. Tapi dalam satu kenaikan, tiba-tiba ada satu penurunan yang makan candle sebelum kenaikan ni, itu merupakan momentum untuk sell. Okay, kita akan pergi lagi pada double top. Nampak satu dua candle dah tak berjaya nak buy tu, dah tak ada volume buy, automatic jatuh. Sama juga dengan sini, volume untuk buy dah tak ada, pada ketika ini jatuh lah. Okay, ni Dragonfly Doji, kita ada Gravestone Doji. Actually benda-benda ni saya tak minat sangat tau. Gravestone Doji ni saya cerita kat tuan-puan supaya tuan-puan nampak. Tapi the fact dia tuan-puan, benda-benda ni semua adalah untuk bagi tuan-puan faham macam mana keadaan dia berfungsi. Tapi the main thing is, tuan-puan kena faham ni saja. Bullish harami, satu candle, dua candle, tiga candle maksimum. Lebih daripada tiga tak valid. Yang kedua, kena faham bullish engulfing dengan bearish engulfing. This is very important. Dalam mana-mana kripto ke, forex ke, saham ke, bullish engulfing is very, very important. Okay? Kita akan pergi pada chart. Kita tengok chart Nampak kat sini? Pada satu kenaikan, ada satu candle yang break, dia makan. Apa jadi lepas tu? Jatuh. Betul. Jatuh, boleh sell. Naik sikit, jatuh balik. Okay, sama juga dengan sini. Nampak satu candle, dua candle dia makan, tiga candle, half body, marking kat sini, dia shoot naik. Dia shoot naik. Kalau kata TP-CD boleh, nak TP atas lagi boleh. Tak ada masalah. Kita ada ETH. Kalau perhati kat ETH, tengok kat sini, satu candle, dua candle dia makan, tiga candle half body shoot naik. Sama juga kat sini. Bawah ni satu candle, 1, 2, 3, 4, 5 candle jatuh. Satu candle makan, half body, naik lagi. Kalau kat sini jatuh, satu candle makan, boleh marking kat sini, sell kat sini. Berarti kita ni scalper lah. Kalau seolah-olah macam ni scalper. Okay, saya akan tunjukkan on part of chart macam mana function dia. Okay, kita akan pergi pada chart. Baru 7 minit. Baru 7 minit tuan-puan. Okay. Tapi tu 7 minit yang sangat bermakna untuk tuan-puan. Okay, kita tengok Kita tengok satu benda. Macam mana nak faham dengan benda ni. Okay, kita tengok kat sini. Okay, kita tengok Okay, nampak tuan-puan Nampak kat sini? Nampak? Satu. Kemudian kita ada juga, kita akan terus horizontal line lah, kita letak lagi senang. Okay, kita nampak kat sini. Okay, kita tanda ni sikit lah, warna kuning ke. Okay, ataupun warna merah-merah sikit ke macam ni kan. Okay, macam ni okay. Okay, nampak tuan-puan yang saya tanda ni. Apa berlaku pada coin, pada harga merah ni? Kejatuhan betul. Ini kejatuhan. Apa jadi lepas tu? Dia naik, dia break betul. Lepas tu apa jadi? Kita pasang half body candle sebelum, automatic dia shoot naik. Dia shoot naik daripada sini berapa ribu? Daripada sini harga kat sini berapa? Lebih kurang dalam 0.3. Okay, dia shoot naik sampai 0.33. Okay, dia shoot naik sampai 0.33. So dah untung 0.3. 0.03. Okay. So maknanya kita akan beli dan jual pada harga, nampak kenapa kat sini tak valid? Kenapa kat sini tak valid? Kenapa? Sebab satu candle, dua candle. Candle kedua tak berjaya break ni. Candle ketiga dia shoot naik. Okay, kalau tuan-puan tengok dua candle tak berjaya nak break, tuan-puan dah boleh start untuk buy. Tapi lebih selamat, kadang-kadang orang dah terlepas benda ni. Kan? Lebih selamat macam mana? Lebih selamat adalah untuk pastikan dia retest 3 candle sekurang-kurangnya. Okay, kita tengok Kita tengok coin lain yang ada. Contoh, kita pergi pada crypto kita pergi pada Shiba contoh. Sol. Okay, kita pergi pada Polkadot. Okay, kita pergi pada Polkadot, kita tengok kita tengok apa yang berlaku. Kita zoom sikit, kita boleh tengok apa yang berlaku. Nampak tuan-puan kat sini?
Saya dah tanda. Saya nak kurangkan sikit dia punya line tu. Tengok kat sini apa jadi? Harga jatuh betul? Harga jatuh. Betul? Harga jatuh. Apa jadi kat candle ni? Candle biru, candle hijau dia dah makan candle merah kan? Dah makan, apa jadi lepas tu? Half body dia. Buy. Boleh buy. Buy pada harga berapa? 33. Contoh. Tuan-puan buy pada harga 33. Contoh. Buy kat sini. Contoh. Buy kat sini. Okay. Kat sini harga berapa? Half body 33. Jual pada harga 43. Dah untung $10 satu unit. Okay. Macam tu juga dengan macam mana konsep dia. Kita pergi lagi. Contoh macam ni. Nampak pada satu kenaikan tiba ada satu candle yang jatuh, dia break half body automatic boleh sell short term lah. This is for 4 jam nampak. Kalau 4 jam maksudnya 4, 8, 12, 16 dah lama dah ni, dekat 2 hari baru dia jatuh kan. Dia takes time tapi dia akan jatuh. Okay, kalau kita tengok kat sini sama juga. Kat sini satu candle, 2 candle jatuh, 3 candle boleh sell lah, untung sikit lah. Tapi kalau tuan-puan sabar boleh makan besar lah. Sama juga dengan sini nampak. Ada satu candle jatuh. Half body. Nampak half body kat sini? Half body jatuh terus. Okay. Okay. Kita tengok lagi. Banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh tunjuk tuan-puan. Actually, ini boleh tengok kat H4. Kalau H4 main untuk H4 lah. Kalau H1 untuk H1. Okay. Tengok kalau kata nak main untuk pendek 15 minit boleh main untuk jangka masa pendek. Tak ada masalah. Jangka masa pendek ni boleh main. Okay. Mana candle dia? Candle dah hilang. Candle dah hilang. Okay, candle dah hilang lah. Okay. And untuk short term boleh main. Kalau nak main untuk short term, tuan pun rasa nak main untuk short term, boleh, tak ada masalah short term. And okay, kalau short term lah game dia. Kalau tengok kat sini. Okay. Dia kecil sikit lah line dia, nampak Kita tengok kat sini. Ada tak candle berjaya break? Ada kan? Ni candle ketiga ni. Candle ketiga ni dah lepas daripada candle sebelum. So boleh buy. And untuk short term lah. Tapi dia tak terlalu strong tak terlalu strong. Kita akan pergi pada candle lain Contoh macam BTC USDT. Okay, kita bukan pergi pada BTC USDT. BTC very strong tuan-puan. 15 minit dia boleh tengok macam mana kenaikan dia, penurunan dia. Okay, nak tengok macam mana? Tengok ni. Nampak Tak payah ambil jauh-jauh. Sini saja dah jelas. Saya boleh tunjukkan. Actually tuan-puan boleh buat analisis sendiri Okay, lepas ni boleh praktiskan sendiri. Ini adalah untuk tunjukkan macam mana function dia. Nampak Nampak tak? Nampak? Apa jadi? Bullish engulfing. Bullish engulfing. Ini apa? Bearish engulfing. Nampak tuan-puan? Nampak tak? Saya dah lukis bagi jelas Apa jadi? Apa jadi tuan-puan? Dekat sini 15 minit. Buy, dia break saja automatic boleh buy. 1, 2, 3, 4 ni dah dekat berapa? Sejam dah. Okay, ni sejam dekat 2 jam. Nampak? Dia dah boleh buy. Masuk atas, sell. Apa yang berlaku tuan-puan pada dua harga ni, pada harga naik dan turun ni tadi, adalah trader-trader memanfaatkan keuntungan. Trader-trader sedang memanfaatkan keuntungan dia tuan-puan. Trader-trader ni sedang memanfaatkan macam mana dia nak buat untung pada ni. Nampak? Kita nampak dia naik macam 15 minit macam ni kan. Tapi sebenarnya trader-trader kat dunia ni dah buat duit banyak lah dalam kenaikan ni, daripada penurunan. Kita tengok lagi satu. Tadi yang satu candle break candle tu, kita panggil bullish dengan bearish engulfing kan. Kita ada lagi satu part yang mana kita panggil bearish harami. Ini dia. Ini bearish harami lah. Okay, ini bearish harami. Okay, nampak apa berlaku? Dua candle kan? Dua candle break, lepas tu apa jadi? Half body. Half body. Kat mana tuan-puan entry? Kat sini lah. Kat sini nampak entry kat sini. Yang line ni. Entry kat sini jatuh. Okay, kita tengok lagi. Ni. Okay, apa berlaku pada ketika ni tuan-puan? Apa berlaku? Macam saya cakap tadi, saya bagi satu contoh tuan-puan. Saya ada bagi contoh kan? Ni harga kat sini. Harga kat sini. Okay. Apa jadi bila bila 3 candle ni tak berjaya break? Ada tak candle berjaya break line yang jatuh ni? 1, 2, 3, 4 candle tak berjaya break. Apa dia jadi? Dia jatuh balik. Ada tak berjaya break? Ada dia jatuh balik. Dia main. Sebab candle ni candle yang besar tau. Okay. Dia tak boleh nak break pun. Okay, kita tengok kat sini tuan-puan. Apa berlaku pada harga Bitcoin ni? Apa berlaku ni pada harga Bitcoin pada ketika ni? Apa jadi tuan-puan? Ini kita panggil apa tuan-puan?
Ini kita panggil bearish harami tuan-puan. Nampak pada satu kenaikan tiba-tiba ada satu kejatuhan yang tinggi juga kejatuhan, tapi dia jatuh dalam dua candle dia break, tiga candle half body, dia jatuh tak? Dia jatuh. Okey. Macam ni kenapa dia tak naik, sebab ni ranging, okey, dia bermain dengan pada harga sideways. Okey, tapi nak entry kat sini pun boleh, tak ada masalah, boleh entry, tapi floating lah. And tapak tu kita cakap kalau floating apa nak buat, sebab dalam crypto market tak ada istilah loss. Bukannya tuan-puan trading dalam future market. So apa jadi bila jadi macam tu tak apa, sabar. Tapi bila harga jatuh balik, buy balik pada bawah, DCA, daily cost averaging. Maksudnya kalau beli kat sini pada harga 0. Kalau beli contoh dengan nilai $500, nanti bila jatuh beli lagi dengan harga nilai $700 lagi. Macam tu juga kalau katalah beli pada harga $100, dia jatuh beli pada harga $200, untuk backup balik fund kan, contoh. Macam ni half body, nampak? Yang ni kita tahu tau, bila kita tengok bila dalam satu chart tu 15 minit ke, tiba-tiba ada satu keadaan yang macam ni berlaku. Ini merupakan seller ni sedang buyer sedang menekan harga. Pada ketika dia break saja, tuan-puan kena ingat bila dia tutup saja dengan keadaan yang sangat bullish, maksudnya half body boleh buy. Buy lah, ambil profit dia sikit pun tak apa, asalkan boleh buy. Okey tuan-puan, apa berlaku pada ketika ni? Kita tengok price sekarang. Kita tak nak pergi tempat lain. Pada ketika harga dah naik macam ni, nampak apa jadi? Satu candle bullish engulfing, dia naik, dia makan candle sebelum, automatik dia akan boleh buy. Automatik dia boleh buy lah. Okay, mungkin dia akan pergi cari sampai sini ke. Okay, mungkin dia akan cari sampai titik ni. Sekejap saya tunjuk. Mungkin dia akan cari sampai 60,687 mungkin. Kalau dia break, dia akan naik lah. Kalau tidak, dia jatuh. Okay, kita pergi pada 30 minit sebab yang ni nampak. Sebab apa? Yang ni adalah resistance dia, nampak? Dia kena kat sini, dia jatuh. Pada ketika ni dia kena kat sini, dia jatuh. Tapi ini adalah resistance dia, 60,687. Dia break, dia akan naik atas. Tapi short, ini 13 minit, 15 minit ni for short term lah tuan, okay? Tuan-puan, short term. Kalau nak main untuk long term, nak tengok untuk macam mana long term punya graph, boleh tengok dekat ni lah. Saya suggestkan tengok dekat mana? Tengok dekat monthly lah. Monthly boleh tengok. Okay, saya akan delete drawing, remove drawing semua. Kita tengok tuan-puan. Kenapa saya cakap pada masa lepas saya percaya yang Bitcoin akan naik. Because of what? Because of this tuan-puan. Tengok pada satu kejatuhan. Okay, ini pada bulan bila? Ini pada bulan Julai. Pada bulan Julai tuan-puan, dia berlaku satu keadaan di mana harga ni dah berjaya break. Bila satu candle tuan-puan berjaya break candle sebelum dia dah break, berarti strong buy. Iaitu dia panggil, dia bukan dalam bullish harami tuan-puan, dia dalam bullish engulfing, iaitu engulfing candle, iaitu Marubozu. Okey, Marubozu ni engulfing candle. Pada ketika dia break half body tuan-puan, half body dia boleh buy tuan-puan. Walaupun kita tengok ada satu time bulan 9 dia jatuh, tapi dalam keadaan bulan 10 tengok dia shoot macam mana. Tapi yang saya percaya satu je, apa projection saya is very clear yang cryptocurrency ni akan shoot gila tuan-puan. Dia akan shoot gila sebenarnya. Okay, dia akan shoot gila. Yang paling penting adalah kita tengok okay, kita tengok dia akan naik mungkin. Okay, dia akan naik sampai mungkin dalam 80,000 ada. 80,000. Saya expect dalam 80,000 lah dia akan naik. Okay. Daripada sini dia akan naik sampai 80,000 lebih kurang. Okay. Daripada sini. Yang penting dia akan retrace dulu lah. Dia akan retrace dulu sikit macam ni. Kalau dia retrace bagus lah. Kalau dia retrace, dia tutup candle dia tutup lebih tinggi daripada candle sebelum. Candle bulan lepas kita tahu dah merah. Tapi walaupun dia merah, tapi berjaya tak dia break candle bulan 8? Bulan 9 berjaya tak break candle bulan 8? Tak berjaya. Bila tak berjaya, dia naik. Dia dah candle bulan 10, dia tutup lebih tinggi daripada candle bulan 9. Berarti bulan depan dengan bulan 12, tinggilah. Dia akan naik lagi lah sebenarnya. Okay? Kita tahu dia akan naik. Macam tu konsep dia. Sama juga pada ketika ni, nampak? Pada ketika satu-satu kejatuhan, tiba-tiba ada satu candle break. Break saja, automatic half body naik. Okay? Sama juga dengan ni. Satu candle, dua candle, dia break saja, candle ketiga boleh sell. Tapi kita kena faham pada ketika yang ni kita dah boleh sell bila dia dah break. Bila once dia dah start break, kita akan boleh sell lah. Tapi kalau tuan-puan tak beli BTC, nak sell buat apa? Melainkan tuan-puan main future market. Tapi better bagi saya kena faham lah fast chart ni macam mana dia function ni semua kan. Kena faham lah function chart ni semua. Baru kita boleh tahu
kita pergi pada coin lain pula. Okey, kita akan pergi pada coin lain pula, ETH USDT. Okay, kita akan pergi. Saya akan remove drawing. Okay, tengok ETH USDT. Okay, tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Apa yang tuan-puan nampak? Ada nampak apa-apa tak? Saya akan tunjukkan horizontal line. Saya akan tunjukkan. Pada ketika sini, kita nak tunjuk buy lah. Di mana peluang buy? Harga jatuh. Harga jatuh kan? Okay, kita tengok harga jatuh. Di mana harga tu break? Di mana? Candle yang kedua. Candle kedua break. Apa jadi? Half body ataupun setengah body, tak kisahlah, kita boleh pasang pukat buy limit kat sini. Shoot tak? Dia shoot tak? Dia shoot. Shoot sekarang dah berapa? Daripada 2,000 jadi 4,000. Dah untung hampir 2,000 lebih kurang. Okay, kita tengok 2,700, 4,030. Lebih kurang dalam 1,000 lebih lah untung kan. 1,000 lebih lah. Okay, 1,300. Okay, 1,300 untung. $1,300 satu unit. And so ini macam mana nak tengok dia. Tapi expectation saya untuk ETH boleh pergi sampai 10k pun. Tapi before 4 ni dia akan shoot dulu sampai 6 dulu kot. 4, 6, tengok 7. Kalau kata cantik market mungkin sampai 10 boleh pergi hujung tahun ni. And depends on, dia tengok on market lah. Everything tengok on market. Ini untuk monthly. Nak tengok macam mana pergerakan market lah. Boleh set untuk tengok dekat weekly. Dekat H4 pun boleh. H4 untuk cari peluang-peluang buy dengan sell lah. Untuk cari peluang buy dengan sell lah. Tengok kat sini. Saya besarkan sikit untuk tengok buy dengan sell. Benda yang sama berulang kali berlaku. Apa jadi? Naik, break, half body, shoot. Okay, nampak dia naik, dua candle, half body, shoot. Sama juga dengan sini pun. Naik, half body, shoot. Okay, kita tengok lagi. Kita tengok lagi dekat mana. Dia kena banyak praktis tuan-puan benda ni. Kena banyak praktis. Saya boleh tunjukkan konsep. Tapi tuan-puan kena banyak praktis Okay, benda ni tak selalu jadi 100%. Tapi tuan-puan nak risau apa? Ni saya ajar ni untuk tuan-puan faham which is the right entry untuk masuk dalam crypto market. Sebab dalam crypto is not forex. Duit nak lebur, duit nak hilang, nak MC apa kan. And tak lebur. Saya kalau cerita hari ni pasal sell pun, tuan-puan nak sell punya kalau tak beli. And cuma saya boleh cakap di mana peluang buy. Peluang buy yang terbaik adalah apabila berlakunya retracement, apabila harga tu jatuh, nampak harga jatuh, boleh buy kat sini. Mungkin tuan-puan boleh buy kat sini. Tengok keadaan, boleh buy kat mana yang tuan-puan rasa okey dengan teknik DCA. Nampak? Dia break 2 candle, automatic shoot lah. Okay, kita tengok. Ini untuk short term. Nampak? Satu candle. Kalau sebenarnya satu candle yang berjaya break, dia kuat tau. Kalau 2 candle, 3 candle dah break, dia punya strong tu tak strong sangat. Tapi kalau satu candle dah berjaya break, half body memang dia naik. Dia boleh naik. Walaupun untung boleh dapat untung dengan $200, $300 satu unit, besar tu. Kat RM1,000 dah tu. Sama lah macam nampak. Kalau 2 candle, 3 candle, dia naik. Tapi dia boleh naik. Sebab dia dalam konsep bullish harami lah. Tapi kalau dalam engulfing candle dapat satu candle yang break, dia sedap macam ni. Naik, jatuh satu candle, automatic 2 candle jatuh. Kalau letak TP kat sini, dia TP ni kena sedap rasa lah. Ini untuk seorang trader lah. Kalau holder ni dia simpan je sebenarnya. Tak ada istilah dia nak risau duit dia hilang kan. So itu konsep dia lah. And that's the concept lah macam mana. Kalau tengok H4 untuk H4, okay, kalau tengok 15 minit kena main untuk 15 minit short term lah. Jangan pergi main untuk pergi trading for long termnya kan. Kena pandai-pandai lah juga. Okay, janganlah dah tahu untuk short term pergi trading untuk long, pergi trading whole lama buat apa. Whole untuk short term, nama pun short punya trading. Okay, nama pun short trading kan. Nampak? Pada ketika dia break dia naik kan. Macam tu lah, dia break dia akan naik. And macam contoh dia break, boleh buy lah. Okay, macam contoh dia break, kenapa tak buy? Boleh buy DCA. Okay, tengok pada keadaan. Okay, macam ni. Break saja 2, buy. Tapi dia tak buy banyak. Sebab apa? Sebab dia ikut pada fundamental juga. Fundamental pun main peranan. Okay. That's why ada time dia kena, ada time tak kena. Tapi selagi mana market tu cantik, dia akan kena lah. Nampak macam ni. Lama. Nampak? Ini kenapa dia naik ni? Padahal ni dah melanggar hukum technical ni. Tapi why? Because of fundamental dia. Dia nak naik, dia naik juga. 15 minit. Dia nak naik, naik juga. And kalau dia kata dia nak naik, dia naik lah. Sebab market bukan kita punya. And tapi on terms of fundamental ni kena faham lebih baik tengok sebab kita holder, tengok pada time frame besar, kita boleh tahu bulan depan dia akan naik. So belilah sekarang supaya apa, bulan depan boleh jual. Itu konsep dia. Faham tak? Kalau tengok bulan ni dah turun,
bulan ni belilah, jangan tunggu bulan depan nak beli. Bulan ni beli, bulan depan jual. Itu konsep dia. Okay? So itu saja. Saya harap tuan-puan buat analisis lah. Buat analisis sendiri, insyaAllah. Pelan-pelan akan faham. Tengok video saya ni bulan kali. Saya akan buat lagi more video yang lebih accurate lah. Okay? Tapi dia tak ada, dalam chart tak ada accurate. It's all about practice. Okay? It's all about practicing. Macam saya pun still buat practice pasal benda ni. Okay? So, for more tips and info, follow Imran Sukses. Boleh follow saya kat YouTube. Share YouTube saya. Share YouTube channel saya ni. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Okay? So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.